Ada separuh memang dah lepak, dah tak boleh jawab, dah tak tahu apa. Jadi bila dibacakan kesalahannya, itu dia menghadapkan kiblat, itu dibuat macam ni, digari di belakang. Dia lentuk, pasal apa dia tahu? Dia dah macam dah mati. Supaya bangun kepalanya, dia cucuk sikit kat sini. Dia cucuk terkejut, baru sekali putus kepalanya. Macam kapak kayu kena kapak, pop, macam tu bunyi. Sekali putus. Kaki kita goyang. Satu malam tak boleh tidur terfikir. Kepala orang depan kita putus. Ketika darah terpancut, tak terpancut darah. Tak sempat terpancut. Ditutup, dibawa stretcher tu masuk ambulans. Sebelum, biasanya polis tanya, apa hukum membunuh? Dia nak pastikan. Separuh menjawab haram. Okey. Oleh kerana kesalahan bunuh dibunuh. Kalau kita katakan kafir, subhanallah, orang tu masuk neraka. Orang ni tidak kafir tapi asik. Tapi kalau dia bertobat, bersihlah kesalahannya. Jadi tuan-tuan, kita sambung apa yang saya bincang tadi. Di sini dibawa hadis. Jadi tuan-tuan, terutama muslimah, ibu-ibu jaga sikit. Kalau kita tengok perangai anak kita lain macam, tanya elok-elok. Takut-takut diperangkap oleh tasmiyatul jamaah yang menamakan itu dan ini. Kita hanya satu jamaah Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, alaikum bil jamaah. Jadi jamaahnya, ma ana alaihi wa ashabi, orang sepertiku dan sahabatku. Apakah jamaah Rasulullah SAW Islam jamaah? Apakah nama jamaah Rasulullah SAW Ikhwanul Muslimin? Apakah nama jamaah Rasulullah SAW Jamaah Tabligh? Apakah jamaah Rasulullah SAW Sururi? Apakah jamaah Rasulullah SAW itu dan ini? Mu'tazilah, Qadariyah? Tidak ada. Jamaah Islamiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ditanya apakah nama jamaah anta, nama jamaah anak Ahli Sunnah wal Jamaah. Apakah manhaj anta? Salaf. Sebab manusia semua boleh katakan Ahli Sunnah wal Jamaah, siapa pun, tapi manhajnya satu saja. Kalau anta masih ragu tentang manhaj, selepas nanti semasa ada soal jawab, tanyakan sampai puas-puas. Kita akan katakan apa itu manhaj. Jadi jangan risau, kita sudah ada jamaah. Jamaah kita apa dia? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Jamaah kita adalah dalam akidah seperti Rasulullah SAW semasa Rasulullah SAW hidup dan sahabatnya. Ibadah kita seperti ibadah Rasulullah SAW semasa Rasulullah SAW hidup dan sahabatnya. Akhlak kita tak perlu cari sufi. Zaman Rasulullah SAW tidak ada kalimah sufi disebut. Itu abad keempat, ke ujung-ujung tu baru ada kalimah sufi disebut cara meluas. Sebelumnya tidak ada. Sebab sufi daripada Greek. Jadi kita tak perlu kalimah sufi dimasukkan dalam Islam, sebab Islam 100% bahasa Arab, bilughatin arabiyyun mubin. Tidak ada bahasa asing di dalamnya. Kita kembali kepada apa yang saya nak baca. Apa katanya? Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firaq. Hadis riwayat Tirmizi. Tetaplah kamu dalam jamaah dan jauhkanlah dan berjaga-jagalah kamu daripada perpecahan. Terjemahannya betul-betul. Alaikum bil jamaah, adalah kamu kembali kepada jamaah ataupun berjamaah. Wa iyyakum wal firaq, dan hendaklah kamu meninggalkan perpecahan. Tetapi jamaah, jauhilah firaq. Tetaplah jamaah dan jauhilah firaq. Ini terjemahan yang silap. Begitu juga apa katanya? Fa innahu laisa ahadun yufariqul jamaah shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliyah. Rawahul Bukhari, dan rawi selain daripada Bukhari. Sesungguhnya tidak seorang pun memisahkan jamaah satu jengkal kemudian mati kecuali mati dalam keadaan jahiliyah. Artinya kalau ada khalifah, anda tinggalkan khalifah, sejengkal saja anda tinggalkan. Artinya selangkah, tak sampai selangkah, tinggalkan jamaah, mati jahiliyah kalau tidak bertobat. Tapi sekarang tak ada khalifah, kita nak baiat dengan mana? Cik Mat nak baiat dengan siapa? Nak baiat dengan siapa sekarang? Tunjukkan. Isyam Kabani. Itu sufi. Siapa baiat dia pun salah. Anak katakan, siapa di sini yang senang dengan Isyam Kabani bertobat? Sebab dia mengajak kepada apa? Kepada sufi. Apa sufi? Kita kalau segar, supaya segar, sembahyang. Lepas sembahyang, buatlah aktiviti yang lain, baca Quran. Dia nak segar berjoget. Betul kan? Dia berjoget. Nak segar berjoget. Dah joget dia rasuk setan, macam-macam jogetnya. Menjerit. Daripada la ilaha illallah, dia punya apa, zikir, bukan hahu saja, entah apa, illallah, 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 kan gitu kan? Illallah, illallah. Lama-lama kepalanya illallah, illallah, lama-lama subhanallah. Namanya kan?
Kalau ditanya kenapa supaya jangan ngantuk, ini bukan ngantuk jadinya. Bukan hilang ngantuk jadinya, hilang apa? Hilang akal. Bukan hilang ngantuk, hilang akal. Orangnya seperti itu. Anda tengok ya, kadang-kadang pakai macam gaun pusing sampai berzikir. Boleh. Kat Turki tengok. Kata yang pula tu. Indonesia pun ada sekarang ya. Pakai gaun tu, gaun macam perempuan, berpusing, bulat. Kita tanya kenapa bawa seperti itu? Supaya jangan ngantuk. Supaya apa? Dapat konsentrasi bila berzikir. Ini bukan betul. Rasulullah SAW lupa nak ajar seperti itu. Pernah Rasulullah SAW menyanyi? Pernah Rasulullah SAW berjoget? Pernah Rasulullah SAW berlenting-lenting macam tu? Tak pernah. Tak sempat pun nak buat macam tu. Lihat dia. Dan saya bacakan semua ni. Man amila lillahi fil jama'ati fa asaba qibala Allah minhu wa in akhta'a ghafara lah. Wa man amila yabtaghi al-firqata fa asaba lam yataqabbal Allah minhu wa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini hadis Tabrani. Barang siapa beramal kerana Allah dalam jamaah sedangkan amalannya benar, maka Allah menerima amal dari orang itu, dan jika keliru Allah mengampuninya. Dan barang siapa beramal dalam firqah, yakni luar jamaah, amalan benar, maka Allah tidak menerimanya amalan dari orang ini, yakni orang ini masuk neraka, dan jika keliru maka bertempatlah di neraka. Ada mengatakan hadis ini lemah. Bayangkanlah anda buat amal tak ikut jamaah walaupun benar masuk neraka, mana dalilnya? Di seolah-olah anda kalau nak beramal dalam jamaah, kalau tak dalam jamaah amal anda tidak diterima. Bukan begitu maksudnya. Dan saya bacakan terus. Saya dah baca semua rasanya. Ya, ada pertanyaan tentang jamaah ni? Cukuplah saya rasa. Ada pertanyaan? 1 jam dah berlalu. Tak ada bertanya tentang jamaah? Ada tanyaan tentang jamaah? Tak ada? Jangan takut bertanya ya. Kata, ya teruskan. Salah satu syarat nak jadi khalifah adalah orang Quraisy. Iya. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Dan 4, iya. Mana kita boleh tahu ini? Quraisy macam mana? Kata Rasulullah SAW adalah keluarga Rasulullah SAW. Betul kan? Dan orang Quraisy adalah fasih bahasa Arabnya. Senang. Dia bahasa Arab, fasih bahasa Arabnya memang dia. Orang Arab tak macam orang kita. Orang Arab silsilahnya dijaga. Makanya orang-orang Hadrami tu, orang-orang Hadrami, dia boleh sampai kepada Rasulullah SAW tu kerana dijaga. Dia sampai kepada syekh-syekhnya kerana dijaga. Orang kita, anta Isa bin Sabuddin bin Muhammad Saleh bin tak tahu. Lihat. Orang Arab, Rasulullah bin siapa? Muhammad bin Abdullah bin dan seterusnya sampai ke Nabi Ibrahim. Kita tak buat seperti itu. Makanya dalam Islam, kenapa bila orang berzina dibinkan kepada bapaknya? Supaya silsilahnya jangan putus. Kalau dibinkan kepada Allah, siapa keturunan dia? Faham maksud anda? Jadi kita tahu dia tak akan menipu, kerana ini adalah penuntutan Allah SWT. Dan khalifah akan muncul semula sebagaimana diceritakan Rasulullah SAW. Bila saya tidak tahu. Ya? Wallahu a'lam. Jadi Saudara Abbas, ia teruskan sahabat. Nama kawan ni Rasul juga. Ia teruskan. Adakah berkaitan dengan Imam Mahdi? Dia imam yang kata Rasulullah SAW namanya sama seperti namaku. Nama bapaknya sama seperti nama bapakku. Imam Mahdi bukan muncul, tapi Imam Mahdi dilahirkan. Bila dikatakan Imam Mahdi artinya namanya bukan Mahdi. Mahdi artinya yang dapat petunjuk dan memberi petunjuk. Daripada huda. Dia dapat petunjuk dan memberi petunjuk. Itu Imam Mahdi. Dia akan muncul sebelum hari kiamat. Di tanda-tanda besar di antaranya. Dan ramai orang mengingkarinya sebagaimana orang mengingkari kita sekarang. Ramai mengingkarinya, tetapi akhirnya dia berjaya juga untuk meyakinkan umat kepada apa? Cuma bila turun Nabi Isa baru orang tak mengingkari, kerana Nabi Isa akan benar-benar turun insya-Allah. Tetapi orang Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, sebagian Khawarij tidak percaya turunnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Ya, banyak orang ahli sunnah mengatakan sunnah, tetapi manhajnya masih Mu'tazilah. Dia mengingkari turunnya Nabi. Betul kan? Tak percaya kan? Iya.
Tak percaya dia. Sedangkan